semuanya, ya Allah. Dan jadikanlah kami semua bersama dengan orang yang hidup, yang dikenakan rezeki yang Engkau anugerahkan kenikmatan atas mereka daripada para Nabi, Siddiqin, Syuhada dan orang-orang yang soleh, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kami telah masuk waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya, milik Allah kekuasaan dan baginya pujian. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan kami mohon kepadamu kebaikan pada malam ini dan kebaikan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan pada malam ini dan kejahatan yang berlaku selepasnya. Tuhan kami berlindung denganmu kami berlindung denganmu daripada kemalasan dan buruknya keadaan tua kami, ya Allah. Dan buruknya di hari tua kami, ya Allah. Kami berlindung denganmu daripada azab neraka dan azab kubur. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan diri kami sendiri, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahdus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalam akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya, doa tu tadi. Doa tu dah tengok boleh petik dalam surah An-Nisa juga. Ayat 69 surah An-Nisa, muka surat 89. Sebab tu kena mohon, wahai Tuhan, bagi tunjuk pada orang-orang yang sesat, orang yang tergelincir, orang berdosa kan. Semua kita berhajat dekat Allah. Kita semua berdosa tak? Kita semua doa ni, sebab tu sahabat tu dia kata dia baca doa ni. Dengan sebab dia baca doa ni, Allah ambil dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, Allah ampun kat dia dapat masuk syurga. Diberikan mimpi pada sahabat dia. Okey, boleh faham itu dah. Tu doa tadi mudah dalam bahasa Melayu. Okey, kita tengok ni, alhamdulillah. Hati yang dirahmati. Hati yang dirahmati, hati ni duduk kat mana? Hati ni duduk kat mana? Duduk kat dalam ni. Kalbu, dalam ni. Dalam lubuk lagi, dalam inti, lagi dalam. Yang dalam tu yang halus. Yang lagi lapisan yang kat dalam tu yang halus. Yang halus tu yang berseni. Sebab tu ada tak manusia hari ni, Sarimah, dia boleh fikir antara A dengan B tu memiliki hati yang berbeza. Ada hati setakat baik je. Dia orang yang baik. Dia setakat baik je hati dia. Dan ada orang sampai hati dia ada ihsan. Nampak tak? Ada ihsan halus dalam tu. Jadi kita tengok tajuk dia hari ni, hati yang dirahmati. Hati ni kat dalam. Dirahmati ataupun diredai Allah. Rahmat, apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Hati yang Allah sayang. Macam itulah. Dirahmati itu maksudnya kasih sayang Allah. Allah reda dengan hati yang ada kat kita. Semua perbuatan yang kita nak buat datang daripada hati tak? Semua perbuatan malam ni walaupun pukul 10 lebih duduklah halaqah ilmu. Muka surat 89. Tengok bagaimana hati, bagaimana bentuk hati menyebabkan itulah perbuatan amal kita. Kalau hati nak kesungguhan pada halaqah ilmu, dia akan gerakkan kita duduk halaqah ilmu ni. Sebab tu hati ni benda yang halus. Hati yang Allah sayang, yang Allah reda. Macam mana tu? Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang jadi memiliki hati yang Allah reda. Menjadi hati yang dirahmati dan diredai Allah. Nak tak dapat hati macam tu? Sama-sama tengok hati kita macam mana. Ni di antara tajuk yang orang sangat suka tentang hati ni. Semua nak capai tak? Semua nak capai hati, nak dapat hati yang tenang, hati yang bersih, selalu sebut. Nak bersih hati, nak dapat hati jiwa yang tenang. Sampai Allah puji orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang dirahmati dalam surah Al-Fajr. Kita tengok ayat 27-29 dekat hujung. Macam mana disebut? Maksudnya, wahai jiwa yang tenang, betul tak? Nafsu mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang, jiwa yang tenang.
Allah kata pulanglah kamu. Allah panggil balik. Mainlah balik, cukup dah kat dunia. Main balik dah. Main balik pergi ke alam akhirat nak mati. Allah punya panggil, wahai jiwa yang tenang. Maksudnya hati tadi ni. Sebab tu kita macam mana pun hendaklah berjuang untuk dapat hati yang dirahmati, dapat hati yang tenang. Jadi kita tengok, lama tak sembang bab hati nah. Jadi kena berusaha kita semua untuk dapat hati yang tenang, hati yang dirahmati Allah. Sebab tu nak mati esok pun Allah akan panggil wahai jiwa yang tenang. Datanglah. Suara tak dengar jelas. Okey, Kak Wan tanya yang lain semua dengar jelas tak suara Kak Wan? Jelas. Jadi masuk balik. Jelas. Ini jelas. Jelas. Jadi Jelas. ya. Jelas Ustazah. Dia keluar lepas tu masuk balik. Maksudnya yang tak jelas tu kena keluar masuk balik. Dia teknikal dah bagi tahu dah keluar masuk balik nah. Okey. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepadamu kepada Allah dengan bawa kabul yang salim. Allah panggil balik ni, baliklah dekat alam esok ni nak mati ni. Semua orang dapat, semua kena panggil. Jadi macam mana pun kita kena miliki jiwa yang tenang, jiwa kalbun salim. Supaya nasib kita di akhirat lebih selamat. Masa nak mati pun Allah tengok jiwa yang tenang. Tengok, apa dia jiwa yang tenang? Kalau kita tengok jiwa yang tenang, Al-Quran sebut, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa tu letak kat mana? Takwa tu letak kat hati. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa dia jiwa yang takwa? Inilah nak dapat takwa ni. Selagi tak dapat takwa tak boleh mati. Selagi tak dinobatkan yang kita ni orang yang bertakwa, tak boleh mati lagi. Belum boleh mati lagi. Dan dalam beramal pun, mesti beramal orang yang bertakwa. Orang yang takwa jiwa dia macam mana ni? Macam mana jiwa hati yang dirahmati? Dia tengok surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pertama sekali dia tak ragu-ragu. Hati orang yang dirahmati Allah, yang Allah reda, dia pertama tidak ada unsur ragu. Hari ni kita ada banyak ragu tak? Hari ni kita ada tak unsur ragu? Ya ke? Dalam ibadah pun masih ada keraguan. Ragu tentang ketuhanan, tentang hukum akam, ragu. Jadi jangan kita macam tu. Sebab tu kita kena faham. Kena bersahabat baik dengan Quran. Selagi mana antara ciri orang bertakwa, nak tengok orang yang memang ada nilai-nilai ini ni. Nilai-nilai hati rahmati, pertama dia tidak ada keraguan. Dia tidak ragu. Apa yang hukum hakam dalam Al-Quran sebut, dan juga daripada hadis Nabi sebut, dia tak ragu, dia terima je. Dia tidak berbantah-bantah walaupun hukum tu berat untuk dia. Dia tidak semudah itu nak komen, hukum ni tak bagus. Hukum ni over sangat, tak sesuai, silap, tak boleh. Siapa yang ada keraguan dengan Quran, memang sampai mati dia tidak akan ada hati yang qalbun salim, dia tidak ada hati yang jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Okey, kita tengok tadi tersebut antaranya ialah jiwa yang tidak, orang yang tidak ragu-ragu. Seterusnya apa dia? Kita boleh tengok bagaimana kata daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siapa yang belajar kitab hikam dengan Kak Wan, kenal siapa dia Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab hikam. Dia kata nak dapat hati yang rahmati tu bagaimana cara dia. Nak tengok hati kita ni, semua tengok nurani, tengok hati nurani macam mana. Dapat jiwa yang tenang ke? Mudah marah ke? Atau apa? Jadi kita semua tengok, semua kita semak diri kita semua. Bagaimana hati kita yang ada yang dalam hati kita ni? Adakah hati kita ni Allah rahmati ke? Ataupun masih lagi tak tenang? Tak berapa tenang, admin kata. Tanya semua orang jawab. Kita kena jujur kat kita. Rasanya semua orang akan jawab sama dengan admin jawab ni. Sat-sat okey Ustazah. Sat-sat macam okey, sat-sat macam tak okey. Duduk dalam halaqah ilmu tenang. Sagi lepas keluar pada halaqah ilmu jadi lain pula. Nampak tak? Tiba-tiba jadi pemarah. Nampak tak? Jadi belum lagi dapat kualiti tu, kualiti hati tadi. Iyalah tiba marah dengan sebab. Tadi Cik Nurida marah tanpa sebab. Dan tiba-tiba marah lah, dia ada sebab tak kena. Yalah. Tak marah. Bila ada sebab tak kena nak marah kan? Betul tak Cik Nurida? Kalau tak ada sebab tak marah kan?
Sekarang ni kita nak orang tahu ada sebab pun boleh kontrol. Maksudnya ada sebab pun dia boleh kontrol. Dia boleh semua kalbun salim. Kita tengok bagaimana Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari kata, hati tersebut, hati yang dirahmati Allah ialah hati yang sangat mudah memahami. Nampak tak? Hati yang sangat mudah memahami. Hati yang sangat mudah memahami kerana Allah, sebab tu dia mudah faham kerana Allah bagi dia kefahaman. Allah bagi dia kefahaman untuk kenal Allah dan faham dengan segala hukum. Nampak tak? Ini kalau kata dapat macam ni, maknanya hati ni hati yang telah dirahmati, Allah redha dekat dia. Dia mudah memahami perjalanan hidup dia, takdir hidup dia. Tengok dia tu semakin hari semakin tambah tenang dengan ilmu, dengan kefahaman. Macam mana nak faham kalau tak belajar? Lepas belajar ada proses untuk kefahaman, memahami. Memahami apa? Kerana Allah buka kat kita. Kita boleh faham ni pun Allah yang bagi. Kena faham betul-betul kefahaman dalam bab agama Al-Quran ni, dalam hidup ni Allah yang bagi. Sebab tu hati sebut sangat mudah memahami kerana Allah buka kefahaman dekat dia. Allah buka kefahaman kat dia untuk kenal Allah. Nah, ini ramai tak orang yang diberi kefahaman, orang yang pandai, para saintis, orang yang bijaksana, belajar sampai bergulung-gulung ijazah. Ada tak yang pandai jadi saintis? Saintis ni kira hebat nah. Mencipta sana, mencipta ini. Tapi nampak tak? Rupanya dia tak faham. Tak faham kat mana? Lagi bawa dia sesat. Tak kenal Tuhan. Tu nampak? Jadi kita syukur tak ini. Kita orang kampung je Allah bagi faham kita tentang ketuhanan. Kita sembah Allah yang Esa, Allah yang satu. Kita tengok ada sahabat-sahabat kat luar sana terror, bijaksana, pandai, dinobatkan masuk dalam buku orang yang hebat dalam bagi apa? Bagi ni idea, penciptaan. Tapi tengok tak? Akhirnya tak kenal Allah, akhirnya tidak Islam pun dia tak faham dengan segala hukum. Allah sendiri dia tak kenal. Bila dia tak kenal Allah, nampaknya dia sembah tak Tuhan lain. Dia ambil tak sembahan selain daripada Allah. Sebab dia tak kenal Allah. Jadi kita orang ni bersyukur sebab Allah buka kefahaman. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 9. Allah akan bagi kefahaman pada siapa yang Allah kendaki. Bukan semua ni kita belajar ni, bukan semua orang nak boleh faham. Macam tu juga dengan kehidupan hari ni. Kehidupan hari ni semua orang diuji dengan ujian. Ada orang diuji dengan nampak ya Allah teruknya kena hujan jatuh bangun. Ada orang senang je ujian, tak ada ujian pun. Tapi kita tengok dia, walaupun suami dia garang tapi nampak dia happy, ya tenang je dia. Kita pula yang tengok kesian. Tengok ya Allah kena maki dengan suami ni teruknya, kita tengok kesiannya. Tapi padahal dia tenang tak? Padahal dia tak apa, sebab apa? Dia ada kefahaman. Selagi mana suami tak pukul dia, maksudnya setakat mulut je laser. Kalau tak pukul tak ada masalah, tak buat kesan apa. Sebab tu orang ni kuat, ini nilai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab dia tahu ini tabiat hidup, takdir Allah bagi kat dia macam ni, dia kena sambut. Sebab tu kita bila ada ujian, kita tetap baca Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bila Allah bagi nikmat banyak, Alhamdulillah allazi bi nikmatihi tatimmus solihat. Allah bagi ujian pun, dugaan, sakit, Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kat mulut tu puji Allah. Ini makna tu orang begini diberi kefahaman. Dia faham tabiat hidup dia. Inilah hati yang benar-benar diredai Allah. Sebab tu nak tengok tanda hati itu benar. Apabila berlaku perkara yang dia suka ke, tak suka ke, tetap dia fafiru ilallah. Dia kembali kepada Allah. Ada perkara yang kita tak suka datang kat dia, dia tetap sambut. Fafiru ilallah. Kalau dia buat dosa sekalipun, dia buat dosa, dia tetap kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat. Itu ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Hati yang diredai Allah. Bukan bermaksud orang bertakwa yang tak ada dosa. Namanya manusia semua ada dosa. Kecuali Nabi. Bukan bermakna orang yang bertakwa ni, hati yang dirahmati ni tak pernah buat dosa. Dia ada dosa. Tapi cuma cara dia beza kat mana? Bila dia buat dosa, dia cepat-cepat fafiru ilallah. Dia U-turn balik, dia kembali.
Dia kembali dengan bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri dia. Nampak tak? Mencari ilmu, memperbaiki diri, dekat diri dengan Allah. Itu maksudnya di antara ciri-ciri hati yang dirahmati. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa je yang ada ni. Hati yang dirahmati. Sebab tu hati yang dirahmati dibukakan pintu kefahaman. Faham? Semua dia serah pada Allah. Kalau dia dapat kebaikan yang banyak, dapat kenikmatan dunia yang banyak pun dia tak larut. Tidak ada sampai berbekas jadi dia sombong dan riak. Dia tetap kembali kepada Allah walaupun dapat harta banyak mana pun. Sebab tu so kita baca tadi apa dia? Masya Allah, la quwati billah. Boleh dah hafal dah semua? Dah. Dah hafal? Cuba baca tengok Hanim. Suzana. Masya Allah. Bila kuwata illa billah. La kuwata illa billah. Sebab tu, jadi maknanya bila dia tengok apa saja nikmat dunia ni tak buat kesan kat dia. Dia nampak Allah. Dia nampak je benda tu, dia nampak Allah hati macam tu. Nampak orang bagi hadiah, kita bagi makanan, bagi kat kawan, tak nampak Suzana kena tengok Allah tu dulu. Sebab tu pergi pada Allah dulu. Barulah terima kasih Suzana. Suzana ni hanya kenderaan saja. Nak latih hati kita macam tu. Apa pun tengok Allah dulu. Tapi kita hari ni silap kat mana yang hati tak dirahmati macam mana? Bila ada ujian ni, nampak apa dulu? Pergi cari orang dulu. Pergi cari orang mengadu, habis dah mengadu semua, pergi jumpa bomoh lagi. Pergi mengadu semua, akhirnya dah habis ikhtiar, dah tak jalan. Akhirnya last sekali baru nak jumpa Allah. Nampak tak? Tu tak mahu macam tu. Apa-apa cari Allah tu dulu. Apa-apa pun cari ngadu dengan Allah dulu. Sebab tu bila dibukakan kefahaman, membawa kita untuk serah diri kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak Allah sebut, banyak ayat Allah jelaskan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia untuk diuji. Betul tak? Kita dah baca tadabbur. Bagaimana sungguhnya kami ciptakan manusia untuk diuji. Disebutkan manusia dicipta daripada air mani untuk diuji. Apa yang dia buat di dunia ni. Nampak tak? Jadi maknanya kita diujilah. Kaya pun juga ada ujian tak kaya? Kaya juga ujian. Nak tengok sejauh mana kamu kaya tu kamu sombong tak? Kamu sombong, kamu guna kekayaan tu untuk jalan dekat dengan Allah kan kamu maksiat. Nampak? Miskin pun Allah nak uji. Bila kamu tengok ada kekurangan harta miskin. Ada tak kamu? Macam mana hubungan kamu dengan Allah? Kalau miskin, diuji dengan kehilangan, macam mana sikap kita dengan Allah? Sebab tu orang yang bertakwa ni dia baik adab dengan Allah. Hati yang dekat mudah memahami. Kerana Allah bagi kefahaman. Nak faham kena menuntut ilmu tak? Kena belajar tak? Kena belajar. Kenapa? Sebab tu bila kita tengok kehidupan kita, kehidupan Kak Wan, kehidupan Hanim, kehidupan semua yang lain kat Nureni, semua Nisa, semua kehidupan kita ni untuk kita faham ini semua datang daripada Allah. Senang senang nak faham, semua datang daripada Allah. Tujuan dia apa? Tujuan untuk memahami semua ni datang daripada Allah. Tujuan untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Untuk kita dekat dengan Allah. Kak Wan sebut lagi malam ni. Kak Wan sebut lagi malam ni antara kita nak tengok bagaimana orang yang memiliki hati yang takwa kepada Allah. Hati yang kalbun salim. Antaranya sebab Kak Wan selalu memang minat dengan nama ni. Iaitu nama Qaulah binti Sa'labah. Semua pernah tahu kan dengan cerita ni. Bagaimana cerita Sri Kandi wanita Qaulah binti Sa'labah. Allah nak uji keimanan dia. Suami dia Aus bin Samit. Aus bin Samit. Anak dia Rabi'. Dia dah kahwin lagi. Orang kampung. Macam mana sebab zaman jahiliah dulu. Dia kalau nak cerai isteri dia akan hina. Zaman jahiliah kalau nak cerai isteri dia akan hina. Muka kamu macam punggung mak aku. Tu cara hina, cara nak cerai, nak tinggal. Itu zaman jahiliah. Tapi maksudnya mereka masih duduk dalam peralihan jahiliah nak pergi pada Islam. Faham tak?
Baru sebab Quran pun tak turun habis lagi masa tu. Jadi dia bersama suami dia Aus, sangat kata kat dia, muka kamu macam punggung mak aku. Dia hina tak? Dia hina tak isteri dia? Dia hina. Dia hina isteri dia. Tengok bagaimana sikap Qalah bila dia hina macam tu. Ini kita nak tengok jiwa hati yang sejahtera. Hati yang dirahmati Allah. Ini Ustazah macam mana nak hati yang gelap, hati yang hitam. Okey, kita tengok Okey, suami dia kata kat dia tu, tengok dia pun tak gelabah, tenang, jiwa yang tenang. Allah pun tak ni tidak, orang kata apa, memberontak. Bila malam-malam suami dia ajak tidur, tadi dah sebut dah ni. Ni hukum apa? Hukum zihar. Dah sebut dah ni, macam ni, dia pun dapat rasa peringkat permulaan Islam. Bila ajak tidur malam, tengok isteri nak ada jiwa takwa. Dia kata apa? Tak boleh lah. Sebab belum jelas hubungan kita. Kalau Allah kata belum boleh lagi sebab belum jelas. Jangan dekati dia. Sampai aku dapat keputusan daripada Allah. Nampak tak? Apa pun gantung dengan Allah tak? Sampai aku dapat keputusan daripada Allah. Nampak dia sangat rasional. Walaupun tak sekolah tinggi, tapi rasional dalam hadapi apa saja ujian. Kalau kita macam mana, kalau jadi itu, kalau suami kata muka macam untuk mak, di mana kita admin? Kalau kita tak adalah suami kita belum sampai tahap macam tu. Cuba tanya, kalau lah disebut macam tu macam mana? Kita rasa tu kan? Mungkin kita dah tak tahulah apa akan berlaku, kan macam-macam boleh berlaku. Sebab tu Allah lebih utamakan hukum Allah. Sebab tu biar Kak Wan sebut kisah ni untuk bawa kita lihat. Dia adalah seorang wanita yang mempunyai hati yang sangat mulia. Taat kepada Allah. Lebih lagi lah maksudnya kan, ada problem, rujuk pada orang yang tepat untuk dia ni. Mana tadi dia rujuk pada Nabi Muhammad SAW. Bila ada masalah, tengok orang yang cerdik ni. Rasional, tak mengamuk, pergi jumpa pada yang tepat, dia tak pergi jumpa bomoh. Nampak? Dalam kisah ni, Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, dia kata masa Qaulah datang jumpa dekat Nabi, dia kata dia dapat dengar sikit-sikit. Dia kata dia dapat dengar sikit-sikit. Dia dengar je tapi dia tak pastilah apa sebenarnya yang disampaikan sampai detail. Makna kata Aisyah radhiyallahu anha ni orang yang sangat minat untuk ilmu, untuk nak mengetahui benda-benda yang ilmu. Itu dia kata, ya Rasulullah, dia kata masa muda aku habis untuk suami. Anakku ramai. Nampak? Masa muda aku habis untuk suami, anakku ramai. Sampai tua ini aku telah diperlekehkan. Sampai tua begini aku telah nak buat macam sampah. Dia kata dia memang bagi tahu kat Nabi ni bukan maksudnya dia nak cerita rumah tangga kat Nabi, dia nak ambil hukum. Maknanya pada Allah lah disebut apa? Pada Allah lah aku mengadu. Nampak tak? Baik tak bini macam ni? Pada Allah lah aku mengadu. Inilah hati yang sangat sejahtera. Hati yang baik. Hati yang dirahmati Allah. Allah suka hati macam ni. Ada masalah mengadu terus dengan Allah, bukan mengadu kat orang. Jadi Nabi tu perantara. Dia mengadu kat Nabi. Nabi baik kita hari ni ada masalah mengadu kat semua orang. Akhirnya semua orang tahu satu taman tahu cerita. Jadi kita tak kena ambil ibrah. Apa saja terus mengadu dengan Allah dulu. Ngadu terus. Macam sakit jugalah. Sakit demam, kita tahu sebelum pergi hospital, kita dengan Allah dulu. Ambil ayat baca Fatihah, minum. Kan, ambil air jampi, baca Fatihah, nah, minum. Ikut apa? Rasulullah baca Fatihah. Betul tak? Jadi kita tak buat, kita terus langsung lupa nak bergantung dengan Allah tu dulu. Dia kata hanya pada Allah aku mengadu. Cuma dia jumpa Nabi tu untuk tahu status dia. Sebab tu hati yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah ialah hati yang selalu mengadu dengan Allah. Dia mengadu domba dengan Allah, semua bagi tahu ke Allah semua. Senang tak? Dan Allah tak pernah jemu lah kalau kita mengadu. Dia mengadu dengan Allah cara apa? Cara solat macam kita solat malam. Solat malam mengadu dengan Allah. Siang tadi apa yang telah berlaku, semua mengadu ke Allah. Malam-malam bangun mengadu ke Allah. Ini orang yang antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang sangat sikit tidur di waktu malam.
Antara ciri-ciri orang yang memiliki hati yang dirahmati ialah orang yang malam tidur sikit tapi dia bangun 1/3 akhir malam untuk mohon kepada Allah pertolongan. Dia bertobat kepada Allah, Allah maafilana warhamna wa tub alaina. Allah maafilana warhamna wa tub alaina. Allah maafilana warhamna wa tub alaina. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Jadi maksudnya bangun malam tu untuk apa? Untuk berbisik, mengadu domba dengan Allah apa yang telah berlaku dekat kita. Itu di antara ciri orang yang hati yang sangat dirahmati Allah dan Allah redha hati macam ni. Allah suka orang ada masalah, apa mengadu kat dia. Tidak perlu perantara, tak perlulah nak pergi mengadu dekat Tok Bomoh. Faham tu? Tengok macam yang keduanya, sikit kita tengok tentang Qalah binti Sa'labah, tentang rumah tangga dia, tentang Kak Wan dah sebut dah sebelum ni pun, tak tahu kelas mana, tentang bagaimana hukumnya akhirnya, hukum tu selesai lah, kena bebaskan hamba atau puasa 60 hari berturut kan, ataupun sedekah untuk 60 orang makan. Jadi akhirnya terlaksanalah hukum tu semua. Nabi doakan pada Qalah, akhirnya dia aman sejahtera sampai dia tua. Tengok, sebab tu bila dia jumpa Sayyidina Umar, bila masuk zaman Sayyidina Umar ni, dia panggil kat Sayyidina Umar kan apa? Ya Umair. Panggil kat Sayyidina Umar ni. Dia kata, aku kenal kamu semenjak kamu Umair. Umair ni budak kecil, faham tak budak kecil? Aku kenal kamu ni Umar semenjak kamu Umair. Sampai kamu jadi besar, sampai kamu jadi khalifah. Mana kata dia tadi kenal. Nasihatku, tengok, nasihatku. Takwalah kepada Allah. Kalau kamu takut pada Allah, orang jauh pun akan datang kepada kamu. Nampak tak? Di sini nak cerita betapa nilai takwa dalam Quran sebut la'alakum tattaqun, jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Macam mana satu perempuan boleh tegur Amirul Mukminin. Nasihatku kepadamu, sebab tu kena nasihat selalu. Di antara ciri orang bertakwa juga sentiasa buat amal makruf nahi munkar. Sentiasa pesan-pesan, sentiasa suruh buat kebaikan, melarang buat kejahatan, kena selalu nasihat. Tengok dia berani nasihat tak dekat ni. Dekat khalifah. Semua orang takut dengan Sayyidina Umar. Setan pun kalau kawasannya, yang Sayyidina Umar lalu tu dia tak lalu. Sebab Sayyidina Umar ni sangat gerun. Tengok nasihatku, bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu takwa pada Allah, orang jauh pun akan datang kepadamu. Maksudnya macam mana ni? Kalau kita baik hati yang kalbun salim, hati yang dirahmati, hati yang diredai Allah, orang jauh pun akan tak payah cari orang. Tak payah kita nak pergi mengadu, nak mencari sokongan, nak cari populariti, nak cari followers, nak pergi cari orang, tak payah. Orang je akan cari kita. Sebab kita jaga sampai memiliki hati yang dirahmati. Hati yang baik yang Allah suka. Dan Quran sebut banyak hati, iaitu hati yang bertakwa kepada Allah. Okey. Yang tiganya apa dia? Yang tadi kita sebut antaranya hati yang sangat mudah memahami. Allah bagi kefahaman dekat dia. Lagi apa dia lagi? Hati yang mengadu kepada Allah. Ada masalah kehidupan, mengadu pada Allah terus. Dan juga macam yang ketiganya, hati yang macam mana yang dirahmati Allah ialah hati yang sentiasa melakukan amal makruf nahi munkar. Sentiasa ada sifat nak nasihat. Nak nasihat, nak tegur. Kalau jiwa kecil boleh buat tak? Mesti kena ada jiwa besar. Kalau kita kecut ni hati, takut orang marah, boleh tegur tak? Kalau dalam hati kita ni tak boleh lah. Rasa tak boleh nasihat lah, takut. Jiwa kecil. Boleh tak? Sebab tu kita tengok di antara ciri orang bertakwa juga mesti memiliki jiwa yang besar. Sebab tu Nabi pun ajar doa kat kita untuk memiliki hati yang teguh, hati yang kuat. Hati yang kuat. Nak dakwah kena kuat tak? Nak ajak orang buat baik kena kuat tak? Macam Allah tadi tegur Amirul Mukminin, tegur Sayyidina Umar. Bertakwalah kepada Allah, nasihatku. Berani tak kita nak nasihat? Berani tak kita nak nasihat menteri? Kita hari ni berani tak nasihat pengarah kita kat pejabat? Berani tak nak nasihat? Sebab apa? Sebab kita ada jiwa kecil.
Walaupun kita nampak kemungkaran tu berlaku, kita tak boleh tegur. Sebab apa? Kita rasa sebab kita kecil. Sebab tu kena minta hati yang teguh. Hati yang teguh. Itu di antara ciri-ciri orang yang memiliki hati yang dirahmati. Lagi apa dia lagi? Yang kedua, hati yang selalu ingat nikmat. Hati yang selalu ingat nikmat sama ada waktu diuji ataupun dalam keadaan yang Allah, dalam keadaan sentiasa sama ada diberi ujian ataupun diberi nikmat. Nikmat ada dua, satu diuji ataupun satu bala. Sentiasa melihat pemberian nikmat. Kalau ada ujian apa pun, dia tak tengok ujian, dia akan tengok pemberi nikmat. Siapa penikmat? Allah. Dia nampak daripada Allah. Datang duit hilang RM1, nampak daripada Allah. Tak akan berlaku kalau Allah tak izin. Bukan maksudnya nanti jangan beg tu tak zip. Jadi tak akan berlaku tak izin dalam bab kita untuk semak kat mana kecuaian kita. Faham Sebab tu kena ada sifat apa? Sifat yang terbuka kepada satu kefahaman terhadap takdir Allah. Kena ada sifat terbuka kepada kefahaman terhadap takdir Allah. Takdir apa? Sama ada diuji ataupun tak diuji, sonok ke, tak sonok ke, jangan lihat ujian tu. Lihat pemberi nikmat. Sebab tu kalau kamu sakit, kamu diuji, kena musibah, gaduh dengan suami isteri ke, sisih faham ke, kita sangat tumpu pada ujian itu yang kalahnya kita. Sebab tu hati yang sejahtera tadi, tengok walaupun diuji, gaduh dengan suami, musibah sakit timpa, kehilangan, macam COVID-19 baru ni ramai juga kehilangan peluang pekerjaan, baru bertatih nak naik semula. Kita cuma nampak kat situ, kita cuma nampak kat sisi faham. Kita tumpu je kat situ kat ujian. Sebab tu kita jadi, hati kita jadi tak dapat kalbun salim. Sebab tertumpu dekat ujian. Kita tak tengok sampai jadi macam mana? Macam kita duduk nampak dekat ujian tu macam mana duduk dalam lubang jarum. Macam mana duduk dalam lubang jarum. Sebab tu dalam Quran banyak sebut, Allah suruh ingatlah nikmat dia sebelum ini, sekarang dan selepas. Bagaimana Allah sebut Bani Israel dalam Quran. Ingat, kenanglah nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Nampak tak? Sebab tu bila ingat nikmat yang Allah bagi dekat kita, akan membawa kita, akan ingat, akan tunduk. Kita rasa kita kecil. Tengok Allah sebut dekat Bani Israel, ingat nikmat apa yang Allah bagi tolong kamu. Kenapa kamu jadi biadab sekarang? Kamu dah lupakan nikmat yang Allah bagi pada kamu. Jadi kita pun kena ingat nikmat. Allah bagi kita nikmat, tak ada suami. Kau tanya. Semua orang ada nikmat, tak dapat suami. Admin, ada nikmat, tak ada suami. Ada nikmat, tak ada anak. Ada Ustazah. Dah rasa tak kita nikmat. Sebab tu nak kena tengok pemberi nikmat. Nikmat tak. Jangan duk tengok yang tu je yang sedih tadi. Sebab tu kita hari ni jadi masalah besar sebab kita duk fokus pada ujian tu. Kita tak fokus kepada Allah. Tak putul-putul lihat. Kena tengok nikmat Allah, akanlah kita jadi syukur kepada Allah. Sebab tengok nikmat Allah, ya Allah, Alhamdulillah, Allah banyaklah nikmat Allah kalau nak sebut ini, ya Allah, Allah bagi kita berselera dalam halaqah ilmu. Allah bagi nikmat kesihatan kat kita, dapat buat halaqah macam ni. Zahra, asal nikmat tak Zahra dapat dengar. Cuba pergi hospital hari ni, ada yang tak dengar, yang koma, yang langsung. Alhamdulillah. Kita kena syukur, sebab tu nanti akan nampak hati yang tunduk tawaduk. Dia tak boleh tinggi je, dia bila ingat nikmat tu dia akan tunduk. Pergi hospital tengok, akan bawa kita pada kekuatan untuk tunduk ni. Untuk rasa, ya Allah nikmatnya Allah bagi kat kita hari ni. Nikmat ada anak, nikmat dapat makan, nikmat hidup lagi ada umur. Jadi, akan bawa hati kita tunduk. Ya Allah tak boleh nak belagak sombong.
Bila banding dengan orang lain tengok, ya Allah. Allah bagi nikmat kesihatan ni kat kita. Sebab tu guna selalu kat orang sebut, masa sihat pulun usaha. Kita tak tahu esok kita sihat tak sihat. Kita tak ada penat. Kalau penat, kita nak sebut penat pun malu dengan Allah. Betul tak? Malu nak sebut dengan Allah. Patutnya kalau contoh kat orang sebut kau dengan Quran saja 5 jam sepatutnya sehari. Jadi macam mana tu? Kita tengok berapa jam kita untuk infak untuk agama. Dan berapa jam kita satu hari kita tengok. Nah? Jadi semua tu boleh menyebabkan bila kita kenal nikmat Allah kat kita, kita boleh tunduk. Ya Allah, syukur Allah tak ambil lagi umur. Syukur. Orang lain tengok tengok sebagian orang satu kereta Allah ambil accident. Betul tak? Pernah tengok tak? Berlaku. Kita masih lagi macam ni bersyukur. Sebab tu kena guna. Dengan kapasiti yang Allah bagi kita ni, dengan peluang ni, peluang yang ada ni untuk kita berusaha untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu nak cari hati yang Allah rahmati, yang Allah reda, iaitulah hati orang-orang yang bertakwa. Semua Allah hanya terima amalan daripada orang bertakwa saja. Sebab tu kena hati tu kagum salim. Kalau buat ibadah banyak pun, tapi kalau hati tak ada riak, takabur, sombong, semaah, semua jadi sia-sia. Semua jadi sia-sia. Sebab tu, selagi tak jadi takwa, amalan tak diterima. Allah hanya terima amalan daripada orang-orang yang bertakwa sahaja. Allah hanya terima amalan daripada orang-orang yang bertakwa sahaja. Jadi macam mana tu? Jadi kita kena berusaha lah pada Allah. Nak jadi orang bertakwa, pertama kena ada kefahaman. Kena faham dulu. Rukun iman tu memang berpahat dekat hati ni. Kena faham takdir hidup. Allah menciptakan macam ni. Takdir perjalanan hidup setiap orang tak sama. Kena sambut dengan hati yang apa ni? Nikmatnya, ya Allah. Lepas tu, bila tengok nikmat Allah bagi kita sihat ni, tu kena pulang balik kat Allah. Kena pulang balik nikmat yang Allah bagi kita tu dengan cara mensyukuri nikmat. Kena buat ketaatan. Meninggalkan masa kena buat taat. Kena buat apa yang Allah suka untuk pancing rahmat Allah. Nak pancing dan buat benda yang Allah suka. Macam kita duduklah rakaat ilmu malam ni. Daripada pagi sampai malam ni, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada manfaat kita, Zahra. Allah bagi manfaat kita. Takkan sia-sia orang yang berada untuk jalan agama Allah. Betulkan niat kita semua. Allah. Okey, tadi yang satu tadi kita tengok kan. Kena ada kefahaman. Kena hati yang selalu nikmat-nikmat Allah ni. Nikmat jadi orang Islam. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, banyaklah nak sebut tentang nikmat Allah bagi kat kita. Allah boleh bagi jadi umat, jadi binatang pun boleh. Suka Allah, tapi Allah bagi kita jadi umat manusia. Nikmat tak rasa. Jadi bila kita rasa tu kena syukur. Membawa hati kita tunduk, reda dengan apa yang Allah bagi kat kita, tak komen. Takkan komplain apa yang Allah bagi. Sama ada elok pun sambut Alhamdulillah, tak elok pun Alhamdulillah. Itulah hati yang dirahmati Allah. Tak pernah komen. Tak pernah. Kalau komen habis. Okey, yang kedua. Yang tiganya ialah hati yang sedar dan hidup. Yang tiga ialah hati yang sedar dan hidup. Antara ciri orang bertakwa, antaranya hati dia sedar dan hidup. Dia sedar dia duduk di muka bumi ni, dia kena apa? Dia sebagai hamba Allah, dia kena ikut taat. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dia tahu mesej dia ke dunia ni apa yang kena buat. Sebab tu hatinya hidup ni beza dengan hati yang mati. Hati yang mati ni dia tak kisah, dia tak solat, dia langgar je. Dia pun tak solat pun tak apa, buka aurat pun tak apa. Sebab apa? Hati dia mati. Beza dengan orang hati hidup. Orang yang hati hidup ni, dia sentiasa apa ni? Berselera, sentiasa nak memperbaiki diri. Tengok orang yang kalau suka marah tak ada sebab. Tak boleh, itu maksudnya jiwa dia kosong. Disebut juga hati yang mati. Hati yang mati ni bagi petunjuk pun tak nampak. Gelap gelita. Sentiasa duduk dalam kesesatan. Sebab tu hatinya hidup dan sedar ni, dia akan lihat semua dalam kehidupan betapa baiknya pilihan Allah untuk kita semua. Kita tengok baiknya Allah bagi kat kita ni. Kita lebih yakin dengan keinginan kita, terutama dalam bab doa. Sebab tu hatinya hidup ni segar, dia sentiasa berdoa selalu dengan Allah. Orang yang memiliki hatinya hidup, dia selalu fikir tentang hikmah,
Apa yang Allah bagi kat dia tu semua baik-baik belaka akan bawakan dia untuk merasa lebih yakin. Apa yang Allah bagi kat dia semuanya baik-baik belaka. Ujian apa datang pun bawa dia untuk memerhati bahawa semua tu baik. Kita dah belajar dalam hikmah juga bagaimana kata-kata ahli sufi. Ketahuilah Allah tak bagi dekat kamu bukan kerana Allah tu kedekut. Dan bukan juga Allah tak sayang. Kita dah belajar dalam hikmah. Allah tak bagi tu bukan makna Allah tak sayang ataupun Allah tu kedekut. Allah tu karim. Kalau kata Suzana minta, semua yang minta ni pun tak luak, tak kurang. Maknanya tak Allah tu karim, ada segalanya. Tapi kenapa Allah tahan? Ada orang yang Allah tahan. Allah tak bagi tu bukan maksudnya Allah kedekut tolak. Sebenarnya Allah dah bagi. Faham tak? Sebenarnya, kita dah belajar sebenarnya Allah dah bagi. Sebab tu kena sangat memerlukan kefahaman. Maknanya kata, jangan anggap bila tak dapat dalam doa, kita rasa Allah tak sayang. Sebab tu orang yang bertakwa kepada Allah ni, dia minta apa? Dia tak banyak minta apa-apa, dia cuma minta ini ya. Minta ampun, minta rahmat. Dia memang minta sampai jadi apa? Ma'rifatullah, kenal Allah. Itu dia minta, dia tak minta banyak. Nak minta anak berapa orang, nak minta kejayaan dunia, tak ada. Dia tak minta sebab dia tahu semua tu semua Allah dah program kat dia. Dia tak nak program lagi. Allah dah program dekat dia tu. Allah dah takbir urus lah kat dia. Buat apa dia nak susah-susah payah dia nak takbir urus. Allah tak suruh minta yang tu semua. Allah suruh minta apa? Kena taubat, kena minta rahmat Allah. Jadi, orang yang benar, dia akan faham segala pemberian yang Allah bagi dia. Allah tahan, tanda Allah beri. Nampak tak? Bukan Allah tolak. Sebab tu sangat memerlukan hati yang bersih. Hati yang dirahmati ialah hati yang bersih. Selalu kena tazkiyatun nafsi. Selalu kena ada proses penyucian hati. Antaranya nak dapat hati kamu saling bersih hati ni kenapa? Antara paling besar ialah kena mesti faham Quran. Yang kedua apa dia? Bangun malam. Antaranya banyak berzikir. Itu di antara orang kita nak ciri-ciri untuk pembersihan hati. Bukan jenis nak basuh. Kalau kita basuh botol susu anak pun kan, kita basuh-basuh macam tu pun tengok nampak tak produk dia masih ada. Itu juga hati kita. Bukan sebarangan nak cuci hati ni, bukan kerja nak cuci hati adalah sangat profesional. Dia bukan boleh suka kita basuh macam tu. Dia kena ada skill yang besar, yang mahal. Profesional kena ada. Kena teliti betul, kena ada kefahaman. Sebab tu kefahaman tu tinggi. Jangan sampai kita berbalah. Hati yang dirahmati Allah ialah hati yang benar-benar bersih. Bukan hati yang suka protes. Okey, boleh faham tadi hati yang hidup. Hidup maksudnya tak mati. Kalau mati ni, ya Allah, kesian tak kalau hati yang mati ni. Sampai dah keliru. Hati yang mati nampak tak duduk dalam keliru. Sampai dah tak tahu dah mana benar, mana tak benar. Nampak tak? Langgar semua. Langgar semua. Kahwin dapat isteri, pukul isteri. Zalim dengan isteri. Nampak tak? Lepas tu tak solat. Walaupun berjaya, nampak macam berjaya. Kehidupan berjaya, belajar tinggi, pandai semua. Tapi sebenarnya tak pandai sebab dia tidak ada kefahaman. Okey, yang keempat. Hati yang selalu terasa melihat keindahan Allah. Melihat keindahan Allah maksudnya apa dia tu? Melihat semua sampai pada Allah, keindahan Allah. Sifat-sifat Allah, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sampai kita minta, ya Allah percikkan sifat Allah tu mai kat kita. Kalau Allah tu Maha Pemurah, kita nak jadi pemurah tak? Memang takkan sama kita dengan Allah. Tapi Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang, kena tanam kat sifat-sifat tu kat kita. Antara ciri orang bertakwa, kena ada sifat tu, ambil percikkan daripada sifat Allah. Ada orang, Allah sifat pemaaf. Ada tak kita ni tak boleh maafkan orang? Ada. Mana tahu kalau orang yang bertakwa, dia ada sifat pemaaf, ada penuh dengan kasih sayang, syarat dengan kasih sayang. Itulah di antara orang yang memiliki qalbun salim. Hati yang terasa melihat keindahan Allah. Keindahan Allah ni banyak dalam bentuk sifat. Tengok kejadian langit, ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Tengok langit, tengok bumi, tengok contoh orang. Tengok apa semua depan belakang kita semua tengok sampai dak kita dekat Allah.
Ya Allah, Allah maha baik. Kadang-kadang kita tengok orang ni, ya Allah, ya. Kita naik kereta, nampak tak orang buat jalan kat tepi tu? Nampak tak tengok orang buat jalan kat tepi tu dengan panas, dara. Takkan hati kita, kalau hati kita tak hidup, memanglah. Kalau hati mati tak ada benda. Sebab tu orang yang hati hidup, dia lihat dan dengar satu ilmu. Sebab tu kena mohon dengan Allah, jadikan apa yang kami tengok dan dengan satu ilmu. Jadi kalau hati dah mati ni, tengok apa pun tak ada ilmu. Dia tengok sebatas itu, dia tak habis kat situ. Sebab tu, untung siapa yang ada hati yang dirahmati Allah. Hati yang rahmati Allah ni pastilah dia buat benda-benda yang Allah suka. Antaranya apa dia? Tadi Kak Wan sebut tidak ada ragu-ragu tentang agama. Dia orang yang sangat menjaga. Maksudnya orang yang bertakwa ni dalam urusan solat, ibadah semua. Maksudnya dia sangat taat kepada Allah dalam bentuk ketaatan dan sangat taat meninggalkan maksiat. Dia sangat jaga hukum hakam. Ibarat jalan, atas jalan ni, kalau kata di atas jalan tu ditabur kaca, paku semua, dia sangat cermat nak letak kaki dia supaya tak kena luka. Itu maksudnya orang yang bertakwa, yang memiliki hati yang dirahmati Allah. Sebab apa? Dia takut pada Allah, tak takut pada manusia. Lagi apa dia hati yang mati Allah, apa dia lagi? Antara kita dah sebut, selalu ingat nikmat Allah. Itu jadi orang yang bersyukur. Hatinya hidup, tak mati. Maksudnya hidup segar. Sentiasa bergantung dengan Allah. Sentiasa berdoa, minta kepada Allah. Lagi apa dia sampai bawa dia yakin. Yakinlah. Kalau kata aku sabar dengan ujian ni, pasti Allah tolong aku. Sampai bawa kepada yakin kepada Allah. Bila yang seterusnya, bila terasa melihat keindahan Allah tu, sampai dia bawa kepada apa? Konsep ihsan. Ihsan. Maksudnya hati yang terlalu terasa melihat keindahan Allah tu sampai boleh bawa dia kepada sifat ihsan. Siapa tahu dia konsep ihsan apa dia? Ihsan ni konsep dia seakan-akan dia boleh lihat. Seolah-olah dia ni dah boleh lihat Allah. Nampak tak? Dia boleh lihat Allah ni. Lagi apa dia lagi? Antaranya, orang yang tidur sikit di waktu malam, dia akan bangun pada 1/3 malam untuk mohon keampunan kepada Allah, sentiasa dalam taubat. Antara ciri-ciri orang dirahmati Allah, sentiasa segera bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah. Dan antara juga hati orang yang dirahmati Allah ni, itulah hablum minallah, hablum minan nas. Dengan Allah baik, dengan manusia pun baik. Ada orang dengan Allah baik, dengan manusia tak bagus. Tengok pergi masjid bagusnya. Tapi tengok dengan anak bini tak bagus. Nampak tak? Ada tak berlaku ni dalam rumah tangga? Bagus semua tapi dengan anak bini zalim. Ada tak? Jadi apa lagi? Ciri-ciri apa lagi yang bertakwa yang kena ada untuk dapat hati yang dirahmati Allah? Hati yang tunduk tawaduk kepada Allah. Hati yang rendah ada sifat kehambaan. Dia tahu dia ni hamba. Dia buang semua dalam hati yang dirahmati Allah ni, tidak ada sifat binatang. Semua diusir. Sifat binatang, sifat kebuasan, sifat ketuhanan semua diusir. Tak boleh ada sifat tu semua. Kalau ada, tak nama hati yang dirahmati. Apa dia sifat binatang? Tengok macam mana binatang. Binatang contoh hari ni kalau kau ambil contoh, bini orang pun bini dia. Betul tak? Binatang dia kenal tak? Hak mana mak dia. Dia redah semua redah. Ada tak manusia ni macam tu? Sifat kebinatangan tu kena buang, sifat kebuasan kena buang. Sifat binatang kena buang sifat keakuan, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan kadang-kadang kita tak pasal dalam diri itu ada sifat ketuhanan. Selagi ada sifat ketuhanan, memanglah hati tu jauh daripada Allah, petunjuk. Apa dia sifat ketuhanan? Sifat ingin memiliki. Dia rasa dia dapat semua, dia bos, dia nak semua, dia boleh dapat semua. Dia paksa orang untuk buat macam mana dia mahu. Itu hati yang tinggi. Sifat keakuan. Sikit aku pandai. Akulah pandai. Aku yang mencipta, semua aku. Akhirnya jauh dengan rahmat Allah. Jadi kita nak kena ingat, mudah-mudahan Allah masuk dalam hati kita ni semua, nilai-nilai kalbun salim. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nampak Sebab tu orang yang hati yang dirahmati Allah ni kan,
dia macam gula-gula. Orang akan duduk dengan dia pun orang tumpang rasa barakah dia. Tengok antara juga orang yang memiliki hati yang dirahmati ialah orang yang sentiasa mendoakan orang lain. Ya Allah, ampunkan dosa semua umat Rasulullah SAW. Sayangilah semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tutupkanlah aib umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bantulah semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb. Nampak tak? Ya Allah, berilah petunjuk pada umat Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Dia faham tu? Jadi bila dia selalu doa dekat orang lain juga, maksudnya dia sendiri pun dapat pahala. Maksudnya dia tidak ada sifat ananiah. Dia ada sifat pun dalam keadaan berkumpulan. Ada doa kat orang lain walaupun dia tak boleh bantu lain, dia bantu dengan doa. Antaranya dalam bentuk doa orang yang ada hati yang rahmati juga. Mohon doa daripada Allah dengan rendah diri. Nampak tak? Orang yang banyak istighfar, mohon doa dengan rendah diri. Dia sangat baik adab dengan Allah, baik adab dengan Nabi, baik adab. Selalu kat orang sebut nak jadi orang yang disayangi Allah, pastilah hati yang dirahmati, disayangi Allah dan Rasul. Allah suka, Nabi suka. Pertama ialah antaranya yang pertama ialah orang yang sentiasa menjaga agama. Selalu kat orang sebut ini, kena ingat tu. Pertama, kena jaga agama. Ambil kira perkara haram, hukum, halal, haram, semua tu yang mana boleh, yang mana tak boleh tu kena tahu. Sebab tu kena ada ilmu, kena ada bimbingan ilmu. Di antaranya nak jadi orang yang hati yang rahmati semua, dia sangat perlu bimbingan guru. Dia jadi murid yang ada guru, dia jadi salik penuntut ilmu yang sedang menuju, mesti ada pimpinan, dia mesti ada panduan, dia mesti ada didikan daripada murabi untuk pandu dia. Yang keduanya, hendaklah membesarkan syiar Nabi Muhammad SAW, sentiasa membesarkan syiar. Hadis-hadis Nabi tu melekat dekat hati, apa yang Nabi suka kita buat. Kenapa dia, apa yang Nabi bawa semua kena ikut, insya-Allah kena belajar. Membesarkan syiar Nabi Muhammad SAW. Lagi apa dia lagi? Hablu minallah, hablu minannas. Dengan Allah baik, dengan Allah baik, dengan manusia pun baik. Baru hati tu sejahtera. Ada orang dengan manusia baik, dengan Allah tak baik. Ada tak kita jumpa orang macam tu? Ada orang dengan Allah sangat bagus. Kita pun terkejut tengok melalui pengalaman kaunseling kat mana, tengok terkejut pergi masjid dengan jubah semua ni, dengan sahabat. Tengok-tengok dengan bini, ya Allah kasarnya. Macam tak sangka jadi macam tu. Nampak macam mana Allah nak rahmati macam tu? Allah rahmati hati yang apa yang Allah suka, dia buat, apa yang Allah tak suka, dia tinggalkan. Yang keempat, sanggup berkorban. Allah suka hati orang yang macam ni, yang memiliki sanggup berkorban pengorbanan. Pengorbanan masa, RM2, tenaga, apa saja untuk agama. Barulah ada value. Mudah-mudahan hati yang dirahmati ni, orang ni ada nilai. Dia ada nilai dalam agama. Mati dia tu akan jadi sebutan. Tengok tadi kat orang sebut Syekh Qadir Al-Jalani. Meninggal sebut sampai hari ni. Kalau binti Sa'labah lama dah meninggal. Tapi kenapa sampai hari ni sebut? Sebab apa? Orang yang memiliki orang bertakwa, hati yang baik, rahmati ni, siapa sebut? Allah suka. Nanti Allah cakap dekat malaikat semua, kamu kena suka dengan orang ni sebab aku suka dia. Hati yang bersih, rahmati Allah, nanti semua malaikat suka. Mati dia orang ni akan jadi sebutan. Walaupun dah tak ada pun dalam sejarah disebut sampai ni. Siapa jaga? Allah yang jaga. Ini kalau kita nak nama kita disebut, sama-sama makhluk jangan mimpilah. Bila ada jawatan kedudukan, semua orang sanjung. Bila tak ada tu semua hilang. Sekelip mata hilang. Tak ada nilai. Sebab tu cari nilai kan, tambat hati kita dengan Allah. Maksudnya minta restu daripada Allah. Nak buat apa pun Allah restu. Hati yang dirahmati maksudnya jadi gula-gula Allah dah. Jadi gula-gula Allah, Allah cari. Allah cari mana dia ni. Allah jaga pergerakan tangan mulut kita untuk nak buat. Allah jaga dalam bimbingan Allah. Itulah hati yang Allah rahmat. Rahmat tu maksudnya kasih sayang Allah sayang. Kita kan sebut wasilin kan. Wasilin hati yang maksudnya gula tu Allah cari dia. Lagi yang keempat apa dia? Sanggup berkorban RM2 tenaga semua tadi dah sebut dah kan.
Lepas tu yang seterusnya menghidupkan masjid, bagi orang lelaki-lelaki mengimarahkan masjid dan juga halaqah ilmu. Jadi hari ni alhamdulillah dalam lewat malam pun kita kalau ikut 40 orang satu wali. 200 orang lebih insya-Allah. Maksudnya ada 4 wali, 5 wali. Jadi dalam keadaan yang lewat macam ni pun Allah izin kita dapat dengar lagi. InsyaAllah kita ada tenaga, kita ada selera untuk neraka ilmu. Mudah-mudahan percayalah makna Allah berkehendak kita jadi baik. Bila Allah berkehendak kita jadi baik, jangan lepaskan peluang. Tuan Zahra, kena sambut apa yang Allah dah buka kat kita. Mudah-mudahan Allah buka makrifah kat kita. Maksudnya buka kefahaman. Sebab tu Allah tak kefahaman. Cuba tengok surah Al-Baqarah tu Kak Wan. Daripada kecil memang tak lupa ni. Bukan apa ni surah Al-Baqarah ayat 269. 269. Cuba tengok. Sikit kau baca Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Cuba tengok apa yang Allah sebut. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nampak tak? Hati yang dirahmati ni pertama nak kena ada step pertama diberi hikmah. Allah bukakan kefahaman. Allah bagi dia cerdik, dia ada ulul albab. Sebab tu nak tengok mana selagi mana Quran tak belajar, tidak memahami Al-Quran, belum ulul albab. Tengok. Dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran daripadanya kecuali orang-orang yang mencari akal yang sihat. Ambil pengajaran apa hari ni? Ya Allah, suasana hari ni menarik, tak menarik, ujian, seronok, gembira, kehidupan ini macam-macam, very colours. Tapi kan, tak ada orang nak ambil hikmah kecuali orang yang ada ulul albab, orang yang ada akal. Jadi maksudnya orang yang memahami tabiat hidup. Jadi dia tak berbalah. Apa saja tabiat hidup datang kat kanan, dia sambut dengan baik, dia tak berbalah dengan takdir. Senang tak jadi orang yang tak berbalah dengan takdir. Seronok senyum. Follow the flow. Ikut je ya Allah, apa yang Allah rencana. Seronok insya-Allah. Selagi mana tak ada kefahaman tu, memanglah sukar. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Warasikhuna fil ilm. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 7. Cuba tengok. Cuba tengok ayat 7. Mudah-mudahan. Nisa ada tak ni? Nisa aja ni. Ali Imran Ustazah. Ali Imran nak tengok. Ali Imran tengok ayat 7 muka surat berapa. Nak kena tengok ni. Supaya kita. Ayat berapa Ustazah? Ayat 7. Ali Imran ayat 7. Muka surat 50. Ayat 7. Mari tengok. Tengok ayat 7 kat bawah tu. Mari semua tengok. Mudah-mudahan kita semua tolong baca. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Tengok. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Tengok apa dia. Siapa nak baca ni? Sila kita ambil seorang baca. Nisa baca Nisa ayat 7. Kita nak dengar semua. Apa maksud dia? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu, timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing.
Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, yakni memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yakni tafsir maksud yang sebenar, melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan, melainkan orang-orang yang berfikiran. Boleh faham lah ini dah. Ini sebagai nak penutup lah, betul tak admin? Sebagai penutup kita lah malam ni antaranya. Tengok ni sebagai penutup surah Ali Imran ayat 7. Bagus, semua dah siap. Canggih dia orang, nampak? Siap dah, bagus. Excellent. Tengok kat bawah tu. Warasikhuna fil ilm. Kita mohon dengan Allah selalu, ya Rabb, kurniakan kepada kami warasikhuna fil ilm. Diberikan kefahaman yang tinggi. Sebab tu nak tengok orang yang hebat, kefahaman agama dua je, Al-Quran dengan hadis. Kena ada dua, Al-Quran dengan hadis, kena ada dalam diri kita ni kefahaman Al-Quran yang jelas, yang kedua kena ada qiyam. Nak jadi orang yang berjaya, pertama kefahaman agama yang tinggi dan juga banyak qiyam, banyak solat. InsyaAllah berjaya. Dua perkara tu kena jaga. Nanti sebab tu Allah sebut apa? Tidak ada yang dapat mengambil pengajaran. Dan sebab tu kita bicara ni tentang hati yang dirahmati Allah. Nak tengok sebab inilah orang-orang yang dapat ambil pengajaran. Daripada apa yang berlaku di sekitar kita berlaku, depan kita hari ini, masalah dengan keluarga, apa saja masalah berlaku, dia akan ambil pengajaran. Orang yang ada akal, ulul albab, orang yang boleh fikir. Orang yang boleh fikir saja yang dapat pengajaran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ulul albab ya. Sebab orang yang tidak faham Quran, Allah sebut dia macam kaldai. Dia buta huruf. Nampak tak? Kalau tak faham Quran, itulah gelaran yang dapat. Kami beriman pada semua datang Tuhan dan tiada yang mengambil pelajaran. Kecuali orang-orang yang berfikiran. Jadi orang yang tak faham Quran memang consider memang tak ada fikiran. Kalau ikut dalam Quran situ. Memang tak ada sebab dia tak faham. Ibarat kata ni kita bercakap dengan kaldai. Dia boleh faham tak? Tak faham. Mendalam pengetahuan ilmu. Sebab tu bila kita bicara dalam bab hukum, agama, tak semua orang kita boleh bincang. Tak boleh sampai perkara tu untuk orang yang jahil. Kalau jahil nanti, dia akan apa macam mana? Nanti dia akan putar belit. Disalah faham sebab tu bila benda-benda isu tentang hukum, tak payah sembang dengan orang yang jahil. Sebab nanti akan jadi fitnah. Faham ya? Okey admin, ada soalan ke? Admin ada ke? Kalau tak ada soalan, ya admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ya adik. Siapa yang ada persoalan boleh utarakan kepada Ustazah. Sebab kesiap, you on ngantuk, Mak Wan okey lagi. Okey lagi Ustazah. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah-mudahan tak ada susut nilai, insyaAllah. Ustazah ni pun Ustazah sambung pun dia orang ni sambung ni tak tidur lah. Salah ni tak tidur ni, sini pun ni sedap ni. Ya, ilmu Ustazah baru. dia sambung lagi ya sampai pukul 1 sambung dia orang ni. Tak tidur. Oh, dia sebab tu kat anak Nurini. Boleh sambung Ustazah. Sebenarnya Nurini, sebenarnya kan bila kita bicara tentang ilmu, kita bila diberi kefahaman, bila dengan Quran, kita sebenarnya tidak akan jelak dan jemu. Tak mungkin kita jemu. Tak ngantuk dia. Tak ngantuk. Masa Tak dah tahu dah pukul 11 lebih dah. Lemak Al-Quran. Jadi Kak Wan pula, dia orang tanya tadi, tak mamai kan sebab baru balik. Jadi tak tidur pun lah. Jadi tak boleh pula rasa rugilah tidurnya. Sebab kalau kita tidur banyak siang, nanti banyak kebaikan terlepas. Betul tak Nuri? Jadi bukan kata maksud nak gagah, bukan nak gagah juga tak mau tidur nak gagah. Tak. Memang biarlah tidur di waktu yang sesuai. Yang paling sesuai tidur. Lama lagi nikmat, saat yang paling nikmat nak tidur. Jadi mohon dengan sebab besok tak berapa pagi, pukul 8 pagi kan, tadabbur Al-Quran. Ada beberapa orang tadi datin. Dia dah join tadi petang. Okey tetap sesi tadabbur tak buat malam. Kita memang siang. Otak yang segar, fresh.
baru kita tadabbur. Tak boleh malam-malam. Malam sembang lagu ni bolehlah jenis peringatan. Ustazah, ini Ya. kan kalau tak ada soalan kita baca Al-Mulk je lah, lepas tu kita tidur. Baca Al-Mulk satgi. Boleh baca Al-Mulk satgi. Baca Baca Al-Mulk, lepas tu kita terus tidur. Senang. Dah baca dah. Macam mana dah baca. Ada semua dah baca dah kan. Jadi tak apa. Yang mana tak baca sila baca lah. Tapi kalau Okey. tak ambil Al-Mulk pun jangan lupa lah baca yang ni nak tidur. Baca 3 kun. Ayat kursi. Jadi ambil wudhu. Maaf ya, undur diri dulu. Okey, nak Assalamualaikum tak apa Datuk Ustaz Zahra, Zahra. kita tutup doa dulu. Sebab Okey, okey. kita tutup Silakan doa. Ustazah. Terima kasih Nurini Surah Al-Mulk. Jadi sama-sama bacalah dah. Ada pilihan kat Okey. situ. Tak apa. Okey. Ya, Okey, good, kita tutup majlis dah ya. Dia orang canggih ni nampak kan. Semua sebut yang petik ya semua dah keluar kan. Maksudnya apa? Maksudnya dah bersiap sedia. Selalu dalam keadaan bersiap sedia kan. Pantalaka, sentiasa bersiap sedia langkah kaki yang nak apa petik je semua ada insya-Allah nah. Mari kita tutup doa. Sebelum tu Kak Wan nak tanya, semua boleh faham tak dengan hati yang dirahmati Allah? Faham Ustazah. Alhamdulillah. Pemahaman. Alhamdulillah. Tak Kesian senang lah dapat ni, ya Allah. Hai. Terima kasih Ustazah. Penat-penat pun nak juga menerima undangan kami di saat-saat genting. Oh, Terima genting Kak Wan kasih tadi banyak banyak genting Ustazah, tadi ya last minute. Allah. Ejah kona mering. Lepas tu nak cakap pula yang Melaka kata, siang kat kami juga, tapi kami ni kecil-kecil je, tak kisahlah kecil besar bukan itu kan. Ramai tadi tu 300 juga tadi. Bincang dengan Nurini pula ni, kami dah lama tak tahu lah siapa saya tahu saya banyak lagi, saya tak banyak ilmu nak juga Kak Wan. Mungkin dia kata dia suka sebab kita berlapang dada, kita mudah kan, kita cara orang kampung. Betul Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, berikan kami kefahaman, bukakan pintu kefahaman kepada kami, ya Rabb. Berikan kami, ya Allah, tunjuklah pada kami yang benar itu benar, berikan kami pimpinan untuk beramal. Tunjuklah pada kami yang salah itu salah, berikan kami pimpinan untuk meninggalkannya, ya Rabb. Berikan kami fasih dalam Al-Quran dan hadis, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, kurnia pada kami hati yang sejahtera, ya Rabb. Kurniakan kami nilai-nilai kabul salim dalam hati kami, ya Rabb. Sampai ajal kami nanti, ambillah umur kami dalam keadaan Engkau reda kepada kami reda kepadamu. Dengan bawa kami yang saling dapat mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ambillah umur kami di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Ambillah umur kami di Madinah, ya Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam semua. Selamat tidur. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Nin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.